أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat jemaah pencinta ilmu yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada malam ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah kita ini daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Yang Dihormati Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan takbir urus oleh seluruh ahli tengkuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Dr. Ahmad Mushidi bin Mustafa, pensyarah UiTM Kelantan. Dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab Al-Minahu As-Saniyah ala Wasiyati Al-Matkuliyati karangan Syekh Abdul Wahab Asyarani. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan para mujahid pejuang-pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli washrah li sadri wa yassir li amri. Rabbana atina husna mubarakah Radina billahi rabba wa bil islam. InsyaAllah malam ni kita sambungan muka surat 52 Betul. bagi ada kitab surat 52 matan yang atas sekali insyaAllah. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain, kata pengarang kitab. Wa dzakara Syekh Muhyiddin Ibn Arabi rahimallahu ta'ala fil Futuhat al-Makkiyah أن الله تعالى لما خلق النفس قال لها من أنا فقالت من أنا فأسكنها في البحر الجوع 1000 سنة ثم قال تعالى لها من أنا فقالت أنت ربي. Kata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi rahimallahu ta'ala, beliau menyebut di dalam kitab Futuhal Makkiyah, sesungguhnya tatkala Allah Ta'ala menciptakan nafsu, Allah Ta'ala berfirman kepadanya, siapakah aku? Nafsu menjawab, siapakah aku? Lalu Allah Ta'ala membenamkannya ke dalam lautan lapar selama 1000 tahun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, siapakah aku? Nafsu menjawab, engkau Tuhanku. Baik, insyaAllah malam ni kita sambung lagi. Sambungan dalam tajuk Mujahadat Nafs. Mujahadat Nafs yang mana dimulakan oleh pengarang kitab berkaitan dengan daripada mujahadat nafsu adalah berkaitan dengan lapar. Dan kita masih lagi cerita berkaitan dengan kelebihan berlapar dengan salah satu daripada mujahadah nafs. Salah satu daripada kaedah mujahadah nafs. Sebelum tu ada satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia meriwayatkan satu kisah yang berlaku di antara
Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pernah dia meminta dengan Nabi SAW amalan yang boleh dibaca sebagai amalan wirid harian pada waktu pagi dan pada waktu petang. Maka Nabi menghadiahkan satu amalan yang boleh dibaca pada waktu pagi, pada waktu petang, dan ditambah lagi amalan tersebut dibaca sebelum daripada tidur. Maka Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar, bacalah Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatirus samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikahu, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa minasy syaitani wasyirkihi. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, wahai Tuhan yang mana mengetahui perkara yang zahir dan perkara yang tersembunyi. Perkara yang tersembunyi juga perkara yang zahir. Fatirus samawati wal ard, yang mana menciptakan segala langit dan bumi. Rabb kulli syai'in wa malikahu, Tuhan bagi segala sesuatu dan penguasanya. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Engkau. A'udzu bika min syarri nafsi, aku minta berlindung dengan Engkau daripada kejahatan diriku ataupun kejahatan nafsu aku. Wa minasy syaitani wasyirkihi, dan daripada syaitan dan juga gangguannya. Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar secara khususnya dan secara umum kepada kita untuk berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu pagi, petang, termasuklah ketika mana kita nak tidur. Dengan bacaan doa tersebut, di dalamnya ada meminta pertolongan dengan Allah Ta'ala daripada dua musuh utama. Musuh yang pertama adalah yang dinamakan sebagai nafsu, dan musuh yang kedua adalah syaitan. Setiap pagi, setiap petang, dan juga termasuk bila mana kita nak tidur. Bermaksud dalam lingkungan kehidupan kita, pagi, petang, termasuklah bila mana kita tidur, kita ini termasuk daripada golongan yang mana akan berhadapan dengan dua musuh. Musuh yang pertama adalah musuhnya namanya nafsu. Musuhnya yang bernama nafsu. Dan yang kedua musuh yang bernamanya syaitan. Musuh yang bernama nafsu ini termasuk dengan apa yang kita bahaskan sekarang lah. Itu mujahadah nafs. Hakikatnya nafsu itu bukan satu benda yang boleh kita pisahkan daripada tubuh kita. Kata nak buang nafsu, macam mana kita nak buang? Sebab nafsu ini salah satu daripada benda yang merupakan elemen bagi diri kita. Penciptaan manusia adanya padanya nafsu. Allah Ta'ala letak pada diri manusia ada nafsu. Sebagaimana manusia itu diletak pada dirinya ada roh. Jadi kalau sekiranya manusia itu ada roh, bermakna maksudnya manusia itu hidup. Dan bila mana manusia itu hidup, maka bersamanya akan diletakkan juga dengan nafsu. Jadi bila mana manusia itu meninggal, maka rohnya tidak ada, maka nafsunya pun tidak akan berfungsi. Kan? Jadi kita tak boleh buang nafsu kita ni. Nafsu tak boleh buang. Habis nafsu ni nak buang macam mana? Nafsu ini kita kena urus. Nafsu ini kita kena urus. Macam mana kita mengurus nafsu kita? Kita ada nafsu makan. Kita ada nafsu tidur. Kita ada nafsu untuk berehat. Kita ada nafsu untuk apa saja banyak yang kita nampak daripada urusan-urusan yang mesti ada kaitan dengan nafsu kita. Maka nafsu tersebut, perbuatan-perbuatan tersebut, dia perlu dikawal. Sebagai contoh, nafsu makan. Kita boleh dengan kawal makan kita, walaupun kita terasa nak lagi. Bila mana kita rasa dia dah mencukupi untuk keperluan diri kita. Sama juga dengan minum. Kita boleh sekadar minum untuk melepaskan rasa dahaga dan untuk memberi tenaga. Tetapi kalau kita rasa nak lebih, kita pun minum minuman yang sedap. Tambah lagi dengan yang sejuknya, apa lagi? Letak lagi dengan perisanya, yang pelbagai rasa. Itu kehendak-kehendak nafsu tersebut. Maka bila mana dikatakan, a'udzu bika min syarri nafsi, aku minta berlindung daripada kejahatan diri aku, bermaksud kejahatan nafsu yang mana menyalahi syariat ataupun menyalahi agama. Bila mana kita kata nafsu tersebut kita berjalan sebagaimana nafsu itu ada dalam diri kita, kita mengurus dia sahaja, maka bila mana dia telah melampaui, maka Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar, minta berlindung daripada nafsu yang melangkaui tersebut atau melampaui daripada kehendak agama. Jadi kalau makan nak berlebih-lebihan. Kalau minum pula nak berlebih-lebihan sampai datangkan mudarat dan membazir dan sebagainya. Tidur.
Tidur sama juga. Tidur tu sampai kita tidur berpanjangan. Nak tidur je sepanjang masa, nak rehat je sepanjang masa. Benda tersebut kadang-kadang benda yang kita nampak tak salah cara fikir kita, tapi daripada sudut pandangan agama, benda tersebut sampai memudaratkan ataupun sampai membuang masa kita meninggalkan ibadat atau mengurangkan ibadat. Maka nafsu tersebut perlu dikawal. Maka salah satu daripada kita kaedah mengawal nafsu tersebut adalah dengan cara berlapar. Dan berlapar ini merupakan salah satu daripada mujahadah nafsu kita. Daripada mujahadah nafsu kita. Baik, dibawakan dalam perbahasan malam ini satu petikan yang disebut oleh Syekh Ibn Arabi. Syekh Ibn Arabi ni dia yang dinukilkan dalam Futuhul Makkiyah. Salah seorang daripada ulama yang hebat dalam ilmu tasawuf, Syekh Ibn Arabi. Cerita berkaitan dengan penciptaan nafsu. Ini ada dalam riwayat yang pelbagai lah. Ada ulama mengatakan riwayat ini adalah riwayat Israiliyat. Tetapi para ulama tafsir ada juga menukilkan riwayat ini, cerita ini dalam tafsir-tafsir mereka. Maka bila mana dilihat kepada riwayat Israiliyat tersebut, bila mana tidak sampai kepada kedudukan yang melampau, maka setengah daripada ulama mengharuskan untuk diceritakan. Berdasarkan kepada hadis-hadis yang lain. Baik. Ada dalam riwayat yang lain mengatakan bahawa berlakunya dialog di antara nafsu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bila mana Allah Ta'ala tanya, siapa aku? Maka dikatakan bahawa engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Cuma dalam riwayat ini disebutkan pendek lah. Bila mana dikata Allah Ta'ala tanya, siapa aku? Maka dia tanya balik, siapa aku? Di sini nak menunjukkan kedudukan nafsu itu adalah kedudukan yang ada sifat sombong. Ataupun pada nafsu tersebut ada sifat yang mana tidak akan mengakui kelemahannya sendiri. Dan bila mana benda ini dimasukkan dalam tubuh manusia, maka manusia itu membawa perangai-perangai ataupun sifat-sifat tersebut. Jadi sampai berlaku dalam satu riwayat dengan 3 kali pertanyaan daripada Allah SWT, sehinggalah Allah Ta'ala benamkan dalam lautan lapar, yang mana dia tidak dapat memuaskan kehendak dirinya. Maka bila mana Allah Ta'ala tanya kali yang khususnya, barulah dia mengaku bahawa Allah Ta'ala adalah Tuhan aku. Bermaksud di situ, untuk mengalahkan nafsu, dia punya panduannya adalah dengan cara kita membenamkan dia dalam lautan lapar. Maksudnya keadaan seorang itu berlapar menyebabkan kehendaknya akan jadi berkurangan. Sebab itulah salah satu daripada kitab yang masyhur, itu kitab Penawar Bagi Hati, dia membahaskan antaranya daripada anggota-anggota yang wajib dipelihara. Salah satunya adalah perut. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia menyebut berkaitan dengan perut tersebut, salah satu daripada cara untuk kita menjaga perut ini itu dengan cara mengurangkan kenyang. Maksudnya kita mengelakkan tubuh kita ini daripada berasa lapar, daripada berasa terlalu kenyang, iaitu mengekalkan dengan keadaan yang lapar. Kenapa? Bila mana seorang itu berada dalam kedudukan yang lapar, maka dia senang untuk melakukan ibadat dan kualiti ibadatnya adalah lebih baik. Berbanding seorang yang mana kedudukannya kenyang, kuantiti ibadatnya akan berkurangan dan juga kualiti ibadatnya mungkin tidak sebaik bila mana dia duduk dalam keadaan lapar. Ini kaedah mujahadah. Mujahadah nafsu kita dengan cara kita mengekankan rasa kenyang kita dengan cara kita memilih untuk berada dalam keadaan lapar. Dan kita kena faham, bila mana disebut perbahasan dengan lapar ini, kadang-kadang orang pertikai. Mana boleh duduk dalam keadaan lapar, nanti gastrik, masuk angin dan sebagainya. Baik, yang dimasukkan dengan kedudukan lapar ini sampai tidak memberi mudarat. Kalau kita duduk dalam keadaan lapar sampai memberi mudarat, itu dalam Islam dia dilarang. Apa saja kedudukan kita yang menyebabkan kita mudarat. Sehinggalah kita dalam keadaan dia panggil kaedah riyadhah. Riyadhah dalam kita mujahadah nafsu kita, tapi sampai peringkat kita ini memudaratkan diri kita. Contoh, salah satu mujahadah nafsu adalah kita mengurangkan tidur. Dalam surah As-Sajdah, Allah Ta'ala cerita, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Antara golongan-golongan yang mana Allah Ta'ala puji kedudukan mereka dan mulia di sisi Allah Ta'ala, mereka merenggangkan, itu menjarakkan tubuh mereka daripada perbaringan. Maksudnya itu isyarat kepada mengurangkan tidur. Maka berlakulah dalam satu riwayat menceritakan bahawa ada seorang sahabiah
yang mana dia ikat tubuh dia. Dia ikat tubuh dia kanan kiri depan belakang. Kononnya untuk berjaga pada waktu malam untuk beribadat. Bila mana Nabi SAW lihat perbuatan tersebut, maka Nabi tanya sahabat, kenapa dia buat macam tu? Dia kata dia dalam proses untuk berjaga malam, beribadat, dan kalau sekiranya dalam keadaan diikat tersebut, dia tak boleh jatuh. Sebab apa? Sebab dia telah diikat tubuhnya. Maka Nabi SAW kata, suruh dia buka dan pergi tidur. Kenapa? Dia dalam keadaan pada masa tersebut memaksa tubuh dia sampai sehingga memberi mudarat. Jadi kalau kita faham dengan cara mujahadah nafsu kita, jangan sampai apa-apa saja yang memudaratkan. Dia tak boleh lalu dalam keadaan yang sekaligus. Jadi kalau kita kata kena duduk dalam keadaan berlapar, bukannya lapar tersebut sampai kita kata gastrik, sampai menyebabkan masuk angin, sampai menyebabkan kita sampai masuk hospital. Kenapa? Ini sebab belajar kitab tasawuf lah ni. Belajar kitab tasawuf kelebihan berlapar. Itu salah kaedah. Sebab kita beramal dengan cara ikut hawa nafsu kita. Janganlah belajar mujahadah nafsu, tapi rupanya kita ikut nafsu kita. Mengikut cara kehendak kita, bukan sebagaimana yang Islam ajar. Adakah Nabi SAW tak makan? Nabi makan. Tapi macam mana cara Nabi makan? Dengan cara Nabi mengurangkan kadar makan tersebut. Dan Nabi mengurangkan daripada tempoh daripada hari-hari makan. Nanti dia akan sebut. Sebab tu dia ada kaedah dia. Jadi kena faham kat sini, mujahadah nafsu kita dengan cara kita berlapar tersebut bukannya sampai kita memudaratkan tubuh kita. Baik. Wa kana Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala yaqul miftahud dunya asy-syib'u wa miftahul akhirah al-ju' ya'ni a'maluhuma. Walamma khalaqa ad-dunya ja'ala fil ju'i ilma wal hikmah wa ja'ala fil syib'i al-jahla wal ma'siyah. Adalah Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimallahu ta'ala berkata, anak kunci dunia adalah kenyang dan anak kunci akhirat pula adalah lapar. Itu amalan kedua-duanya. Anak kunci bagi dunia ini, maksudnya kita mendapat kunci kejayaan ataupun kunci apa sahaja tersebut. Itu kaedah bahasa anak kunci. Anak kunci bagi kekenyangan dan anak kunci bagi dunia adalah kenyang. Maksudnya bila mana seorang itu beramal, maksudnya duduk dalam keadaan kenyang, maka dia akan mendapat dunia. Dan sesiapa yang duduk dalam keadaan lapar, maka dia akan mendapat akhirat. Itu maksud dia. Itu anak kunci. Dan sama juga dalam satu hadis, anak kunci bagi ilmu adalah bertanya. Bermaksud kita nak dapat sesuatu perkara adalah salah satunya dengan cara kita bertanya. Bertanya pula untuk mendapat ilmu. Bertanya bukan untuk menjatuhkan seseorang ataupun mengaibkan dan sebagainya, bukan. Untuk mendapat ilmu, salah satunya dengan cara bertanya. Itu dipanggil anak kunci bagi ilmu. Disebut dalam satu riwayat. Sekarang anak kunci bagi syurga, dunia, maksudnya kita nak mendapatkan dunia, maksud dengan cara macam mana? Kenyang. Seorang yang duduk dalam keadaan kenyang, maka dia akan dapat dunia. Apa dia dapat dunia? Sesuatu yang tidak akan menguntungkan kedudukan akhirat dia. Sesuatu yang tidak menguntungkan kedudukan akhirat dia, maka ketika itu dikatakan sebagai dunia. Satu. Yang kedua, ada ulama tasawuf mengatakan dunia ini sesuatu yang mana tidak sampai benda tersebut dalam kubur. Dalam kubur dia dah tak dapat bantu kamu, apatah lagi di akhirat, maka benda yang kamu buat tersebut dikira sebagai dunia. Bermaksud kalau sekiranya kita buat benda tersebut, benda itu, dan kalau kita tengok pada agamanya, dia tidak dapat bantu kita dalam kubur, maka itu adalah urusan dunia semata-mata. Maksud banyaklah perkara yang kita buat itu kadang-kadang yang kita nampak itu dunia, tapi kadang-kadang dia akhirat. Kenapa? Kerana dia adalah saluran untuk membantu kita dalam kubur, apatah lagi di akhirat nanti. Maka membukanya pintu-pintu ke arah keduniaan tersebut dengan salah satunya dengan cara kenyang. Sebab bila mana kita kenyang, kita rasa malas. Bila mana kita kenyang, kita rasa kita nak buat. Salah satunya ada maksiat. Maksiat terhasil bila mana seorang itu berada dalam keadaan kekenyangan. Kalau seorang itu duduk dalam keadaan lapar, maka pada masa tersebut dia rasa malas nak buat maksiat. Teringin itu ada, tetapi tenaga untuk melakukan kemaksiatan itu akan berkurangan. Baik, formula agama. Ini bukan formula kita. Formula agama bermaksud formula daripada Allah. Hebatlah macam mana pun kita, tetapi kepakaran kita berkaitan dengan manusia ini tak boleh menandingi Allah Ta'ala. Sebagai Allah Ta'ala yang cipta kita. Walaupun kita pakar berkaitan dengan tubuh kita sendiri. Minta maaf mungkin kita ni sebagai doktor pakar ke, ataupun kita saintis berkaitan dengan tubuh, tapi kena ingat,
Yang mencipta kita adalah Allah. Maka Allah Ta'ala ni ada formula-formula yang Allah SWT bagi. Salah satu formulanya, bila mana seorang itu berada dalam keadaan lapar, itu akan melemahkan dia untuk melakukan maksiat. Tetapi mengangkat atau memberi tenaga dia untuk buat ketaatan. Nampak tak? Pelik formula tu. Kan? Ini bukan formula kita ni, ini formula Allah. Sebab apa? Sebab itu tubuh kita. Kan? Tubuh kita. Secara asasnya macam itu. Bila mana manusia itu, dia dalam keadaan lapar, dia akan dilemahkan untuk melakukan maksiat dan dia akan diberikan tenaga untuk melakukan ketaatan. Bermaksud, dia rasa macam tak nak buat maksiat, dia rasa macam malas nak buat maksiat. Hasil kenapa? Kerana duduk dalam keadaan lapar. Itu dikatakan anak kunci bagi akhirat adalah berlapar. Kan? Jadi untuk melakukan ketaatan kepada Allah, salah satunya adalah bila mana dia duduk dalam keadaan lapar. Anda faham Saya ulang balik, lapar bukan sampai memudaratkan. Jangan sampai memudaratkan. Dan bila mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia, dia telah menjadikan pada lapar itu ilmu dan hikmah. Ini tengok. Ini formula Allah sebagai pencipta. Bukan formula kita. Bila mana Allah Taala menciptakan dunia itu, pada dunia itu maksud menjadikan kehidupan dunia ini. Allah Taala menjadikan kehidupan dunia ini, bila mana kehidupan kita dunia. Kita dunia. Dan pada diri kita ni ada sifat lapar dan juga sifat kenyang. Bila mana kita duduk dalam keadaan lapar, maka itu adalah kunci untuk kita mendapat ilmu dan juga hikmah. Tak boleh belajar lah sebab apa? Sebab lapar ni. Sebenarnya orang duduk dalam keadaan lapar, salah satunya dia senang untuk mengingati. Tapi bila mana orang duduk dalam keadaan yang kenyang, dia susah untuk mengingati perkara. Sebab itulah Allah Ta'ala menjadikan pada kenyang itu jahil dan juga maksiat. Baik, kita tengok dulu. Bila mana lapar, dia akan senang untuk dapat ilmu. Bila mana dia lapar, dia senang lagi. Maksudnya dia tidak duduk dalam keadaan kekenyangan. Dia tak kenyang, maksudnya perutnya bukan terisi dengan penuh. Maka dia senang untuk belajar dan salah satunya dia kesenang untuk memahami ilmu tersebut. Di sebalik dia memahami ilmu tersebut, dia akan memperoleh hikmah-hikmah. Hikmah ni maksudnya rahsia-rahsia di sebalik sesuatu perkara. Rahsia ini yang membukanya adalah pemilik bagi pemegang rahsia tersebut. Senang fahamnya macam itulah. Kalau saya ada rahsia, orang nak tahu satu benda tu, dia kena rujuk saya. Ataupun dengan cara macam mana? Saya ada rahsia, saya nak bagi tahu kepada orang-orang yang saya percaya saja. Itu rahsia. Maka rahsia-rahsia dalam ibadat secara khususnya duduk pada Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia nak buka rahsia tersebut, salah satunya bila mana kita duduk dalam keadaan lapar. Yang maksudnya duduk dalam keadaan tidak terlalu kenyang. Sebab itulah cuba tengok para ulama-ulama yang berjaya, yang dalam ilmunya hebat, dalam amalnya hebat, bila mana mereka ini mengekali atau melazimi dengan cara tidak terlalu kenyang ataupun berlapar. Imam Syafi'i ni kalau kita belajar sejarah dia, macam mana perjalanan kehidupan Imam Syafi'i, dia duduk dalam keadaan orang yang miskin. Bila mana orang miskin, senang kita faham, orang ini bukan orang yang duduk dalam keadaan sentiasa kenyang. Okey, kita undur lagi masuk zaman sahabat. Zaman sahabat ini, cuba tengok daripada kalangan sahabat-sahabat, yang mana mereka ini antaranya masyhur dalam ilmu-ilmu, antaranya ilmu hadis. Cuba tengok siapa dia? Antaranya Imam Abu Hurairah, Sayyidina Anas. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Anas. Ini antara orang-orang yang mana duduk berkhidmat kepada Nabi SAW. Abu Hurairah pula kita kata ahli suffah, adalah orang yang miskin. Nak dapat makanan pun susah. Bahkan diceritakan dalam riwayat, beberapa hari diceritakan Sayyidina Abu Hurairah ni tak makan. Tetapi dalam kaedah ilmu hadis, orang yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Bermaksud salah satu daripada kaedah untuk dapat ilmu, kefahaman daripada ilmu tersebut adalah daripada kita ini duduk dalam keadaan lapar ataupun tidak terlalu kenyang. Ini rahsia. Rahsia untuk dapat ilmu, rahsia untuk kita mendapat hikmah-hikmah dalam ibadat. Sebab tu kadang-kadang kita ni zaman sekarang kan, sambil-sambil membaca mulut itu mengunyah, sambil-sambil. Maksudnya kadang-kadang kalau istilahnya orang kata mulut kita jarang rehat daripada mengunyah, ataupun perut kita jarang berehat daripada berproses. Saya ingat Syekh Abdul Qadir Mandili, bila mana dia sebut berkaitan dengan perut ini, dia cerita dulu fungsi perut kita. Perut kita ni fungsi dia, kita kata kita kena faham.
Perut kita ni fungsi dia, apa dia? Adalah untuk memproses makanan. Memproses makanan. Makanan yang diproses tersebut sama ada dia akan jadi khasiat kepada tubuh kita sebagai, kita kata tubuh kita ambil manfaat, ataupun diproseskan untuk membuang benda-benda yang tidak boleh mendatangkan manfaat kepada tubuh kita sebagai najis. Jadi kadang-kadang dalam banyak keadaan kita makan ya. Bila mana kita makan, perut kita sentiasa bekerja. Sebab tu kita diajar untuk berpuasa. Supaya apa? Supaya proses bekerja tersebut bekerja dengan sempurna. Maksudnya tak banyak OT lah. Kan? Ini banyak sangat OT. Overtime. Kerja je sepanjang masa. Kan? Tapi bila mana kita berpuasa, pada masa tersebut dia tak ada OT. Dia dapat kerja dengan cara yang sempurna. Habiskan tugasan-tugasan dia. Tugasan lain tak masuk dah. Dia boleh rehat. Jadi sebab itu bila mana kita mengurangkan makan, salah satunya kita memberi kesan yang baik pada tubuh kita. Satu. Tetapi daripada sudut formula yang lainnya, Allah Ta'ala akan cepat memberi kefahaman kepada kita. Sebab itulah kita doa bila mana kita belajar, kita minta Allah Ta'ala bagi faham. Dalam kita minta Allah SWT bagi faham, dia ada kaedah-kaedah dia macam mana. Jangan sampai perut kamu itu penuh dengan makanan yang boleh dikatakan sebagai kenyang, kerana itu mengganggu proses untuk kamu dapat ilmu ataupun kefahaman itu sendiri. Jangan tak makan, kena makan. Tapi jangan sampai terlalu kenyang. Dan bila mana Allah Ta'ala menjadikan pada kenyang itu, adanya dua perkara. Yang pertama jahil. Jahil kenapa? Bila mana kita kenyang, kita akan jadi malas untuk belajar. Bila mana kita kenyang, kita malas untuk mencari ilmu. Bila mana malas mencari ilmu, maka di situ terzahirlah kejahilan. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, riwayat Sayyidina Anas. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan satu hadis yang dia katakan Nabi SAW pernah sebut daripada tanda-tanda kiamat itu, tanda-tanda kiamat adalah ayaqillal ilm, bahawa ilmu itu berkurangan. Bila mana ilmu tersebut berkurangan, ada riwayat mengatakan ilmu itu diangkat. Kan? Ini semuanya riwayat-riwayat yang sahih. Selepas daripada cerita berkaitan ilmu itu berkurangan ataupun ilmu itu diangkat, maka disebut benda yang kedua, wa yuzharal al-jahlu atau kama qala, dan terzahirlah kejahilan. Kenapa terzahir kejahilan? Kerana ilmu itu berkurangan. Baik, macam mana ilmu berkurangan? Salah satu ilmu berkurangan kerana kita itu duduk dalam keadaan kenyang, maka kita malas. Kita malas untuk mencari ilmu. Bila mana malas mencari ilmu, bermaksud kita ada kekurangan pada ilmu. Bila mana kekurangan pada ilmu tidak ada, maka pada masa tersebut terzahirlah kejahilan. Kejahilan sama ada pada diri kita, kejahilan dalam masyarakat dan sebagainya. Jadi itu punca kenapa seseorang itu boleh jadi jahil. Salah satunya kerana duduk dalam keadaan yang kenyang. Dan juga maksiat. Bila mana seorang itu berada dalam keadaan kenyang, maka dia senang untuk melakukan kemaksiatan. Ini ujian lah. Kita dah sebut tadi, orang yang duduk dalam keadaan lapar malas nak buat maksiat sebab apa? Tak ada tenaga. Tetapi bila mana duduk dalam keadaan kenyang, di situ cabaran-cabaran maksiatnya akan datang. Melakukan maksiat-maksiat, sama ada maksiat mata, maksiat telinga, maksiat perut, maksiat apa saja. Hasil daripada apa? Hasil daripada dia berada dalam keadaan kenyang. Ini kita cukup tengok macam mana keadaan kita dalam bulan puasa, bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan tersebut kita nampak dah macam mana kedudukan maksiat kita. Yang kita kata, Ustaz, tu sebab bila mana bulan Ramadan kita menghormati bulan Ramadan. Iyalah. Memang kita menghormati bulan Ramadan. Tapi macam mana kita boleh menghormati bulan Ramadan? Dia ada dia punya asbab-asbab dia. Salah satu disebabkan kita berpuasa. Berpuasa ni apa dia? Berpuasa ni duduk dalam keadaan lapar sebab kita tak makan. Maka pada masa tersebut, bila mana kita lapar, kita tak buat maksiat. Kita nampak kita tak buat maksiat kan? Kenapa? Kerana kita menghormati Ramadan. Sebenarnya dalam masa yang sama kerana kedudukan lapar itu sendiri. Kan? Tapi bila mana kita kenyang, bila mana kita berada dalam keadaan kenyang, cuba tengok malam bila mana kita buka puasa. Kan? Kita buka puasa, kedudukan dia lain lah. Sebab apa? Sebab kita berada dalam keadaan kenyang. Kan? Nak melakukan kemaksiatan tersebut, tenaga dah ada dah. Tapi kita masih lagi tak buat. Kenapa? Itu kerana barakah dalam bulan Ramadan. Jadi sekarang, salah satu nak jaga kita daripada melakukan maksiat, jangan makan kenyang sangat. Kan? Sebab tu diceritakan dalam riwayat Sayyidatina Aisyah. Aisyah ni dia cerita selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Ini ada rahsia-rahsia kan. Sebab tu kena, bila mana kita belajar dalam hadis-hadis Rasulullah, kita belajar sirah-sirah para ulama, sirah-sirah dengan sahabat dan sebagainya.
Ada benda yang kita boleh ambil sebagai pengajaran dalam kehidupan kita. Kan? Tengok Aisyah. Saya nak buat satu hadis. Tak salah kita guna apa dia kita panggil medsos, media sosial yang ada bersama dengan kita, ikutlah dengan apa-apa platform saja. Tapi cara guna tu kadang-kadang tak betul. Kan? Sayyidatina Aisyah, dia cerita benda tersebut setelah daripada kewafatan Nabi SAW. Dia kata kami, keluarga Rasulullah ini, kami tidak pernah merasai kenyang 2 hari berturut-turut. Maksudnya kalau hari ini kenyang, esok tu tak kenyang. Itu Nabi ajar. Sedangkan Nabi ini bukan orang miskin. Kan? Jumlah kemasukan Rasulullah itu banyak. Jumlah kemasukan yang Nabi SAW dapat itu banyak. Sebab 1/5 daripada harta rampasan perang itu wajib dibagi pada Rasulullah, keluarga Rasulullah. Tapi yang banyaknya masuk, tapi yang banyak juga keluar. Nabi cepat-cepat untuk mengeluarkan benda tersebut sebagai apa? Nak tunjuk kepada sahabat, Nabi tidak simpan benda-benda tersebut. Ini kita kena faham dalam konsep pengurusan harta lah. Baik. Tetapi Nabi ini, dia mengajak ahli keluarga dia, jangan terlalu kenyang kehidupan kita ni. Dan benda tersebut Nabi tak ceritakan pada sahabat. Tetapi diketahui daripada mana? Diketahui salah satunya daripada isteri Rasulullah. Tapi isteri Rasulullah ni tak cerita. Tengok. Seorang yang amanah, dia tak buka cerita-cerita yang dalam keluarganya, melainkan bila mana cerita tersebut ada kemanfaatan. Sebab daripada kewafatan Rasulullah cerita. Kenapa dalam kehidupan Rasulullah tak cerita? Maka ada ulama mengatakan, masa Nabi hidup tak cerita sebab apa? Kalaulah benda tersebut terbongkar, nescaya orang akan hantar hari-hari makanan kat Rasulullah. Sebab apa? Mana siapa yang sanggup untuk membiarkan Rasulullah berada dalam keadaan lapar? Mesti dia nak Rasulullah dalam keadaan kenyang, Rasulullah dalam keadaan boleh makan makanan yang sedap-sedap dan sebagainya kan. Tetapi benda tersebut Rasulullah pun tak cerita. Boleh je Rasulullah minta, tapi Rasulullah tak cerita. Bahkan isteri pun tak cerita. Tapi Rasulullah SAW cerita pengajaran kepada sahabat dan umatnya selepas daripada kewafatan Rasulullah. Dalam keadaan menangis, Sayyidatina Aisyah cerita. Mengingati keadaan Rasulullah yang mujahadah ketika itu. Yang menyebabkan para sahabat, para isteri-isteri Rasulullah pun dapat ilmu. Hasil daripada apa? Hasil daripada proses lapar itu sendiri. Kan? Tapi tak merungut. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi sebab itu salah satu daripada rahsia untuk mendapat ilmu, kelebihannya dengan cara kita banyak berlapar mengikut cara yang diajar oleh agama itu. Baik. Seterusnya muka surat 53. Wa kana Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimallahu ta'ala yaqul asyib'u narun wa syahwatu mithlu hatab yatawalladu minhu al-ihraqu wa la tantafi'u naruhu hatta tuhriqa sahibaha. Ini dia bawa kata-kata daripada para ulama supaya jadi perangsang kepada kita dalam kita ni nak mengekang nafsu kita ataupun mujahadah nafsu kita. Adalah Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimallahu ta'ala berkata, kenyang itu umpama api dan syahwat itu seumpama kayu api. Yang tercetus daripadanya kebakaran dan tidak akan terpadam apinya sehingga ia menghanguskan tuannya. Jadi kenyang dengan syahwat ini benda yang mana tidak boleh dipisahkan. Bila mana seorang itu berada dalam keadaan kenyang, syahwat tersebut akan ada secara tak langsung. Kan? Jadi kenyang dengan syahwat ni benda yang tak boleh dipisahkan. Jadi caranya macam mana? Jangan akan ada syahwat kenyang itu. Bila mana kenyang itu tidak ada, maka syahwat itu tidak boleh bermaharajalah. Syahwat-syahwat kendak nafsu kita lah. Kendak nafsu kita. Jadi caranya macam mana? Jangan pastikan kita duduk dalam keadaan yang kenyang. Baik. Saya nak sentuh sedikit. Sebab tu bila mana kita buat satu benda, kita kaitkan dengan apa yang disebut oleh agama, maka pada masa tersebut kita akan mendapat fadilatnya. Lebih-lebih lagi kita mendapat pahala. Tapi kalau kita buat benda tersebut berdasarkan kepada logik kita dan berdasarkan kepada kajian-kajian kita semata, tak ada kita kaitkan dengan urusan agama dan niat kita pun tidak ada ke arah tersebut, maka mungkin kita hanya mendapat fadilat daripada sudut dunia saja. Sebagai contoh, bila mana seorang itu berpuasa, saya nak sentuh satu jenis puasa yang pernah kita buat, mungkin yang benda ni dah masyhur orang tahu dan mungkin ada kalangan kita yang dah dalam proses buat, baguslah. Dia panggil sebagai intermittent fasting, IF kan. Intermittent fasting, bagus, tak ada masalah. Buat je lah. Tapi pada masa tersebut, niat kita macam mana? Ataupun satu lagi contoh, kita kata puasa. Esok Isnin kan? Ini Isnin lah. Esok mungkin ada yang nak berpuasa. Mungkin niat ketika itu sebab apa? Sebab kita nak melatih tubuh kita, nak membiasakan untuk masuk Ramadan. Alhamdulillah. Maka di situ insya-Allah akan dapat pahala. Tapi bila mana kita masuk di hari Isnin, hari Khamis ke, ataupun hari-hari tertentu kita puasa, kenapa? Sebab kita dalam proses nak turunkan berat badan.
maka pada masa tersebut kita akan dapat turunkan berat badan insya-Allah. Tapi macam mana keadaan puasa, keadaan pahala kita? Sebab tu bila mana kita buat satu benda, pastikan benda tersebut ada niat dengan urusan agama kita. Sama juga, kita mengurangkan makan. Bila mana kita mengurangkan makan, sama ada makan kolesterol, kita kurangkan kolesterol, kita kurangkan kalori, kita jaga daripada sudut khasiat-khasiatnya. Untuk apa? Untuk jaga kesihatan. Kita kaitkan bila mana kita jaga kesihatan tersebut untuk membolehkan kita ini melakukan ibadat pada Allah SWT. Hidup nak lama, so kena jaga kesihatan ni, makan kena jaga. Boleh dapat hidup lama lah. Boleh jadi dapat hidup lama. Sebab apa? Sebab semata-mata kesihatan. Tapi kita kata jaga kesihatan, makanan kena jaga juga supaya apa? Nanti kita boleh ibadat dengan baik. Maka pada masa tersebut membantu kita untuk dapat kesihatan. Dalam masa yang sama kita akan dapat juga pahala. Contoh orang yang mana mengurangkan makan. Bila mana mengurangkan makan, dia kurangkan makan tu sebab apa? Kan? Jadi kita sekarang kita tambahlah. Kalau kita jadi orang yang dalam proses mengurangkan makan, kerana kita nak jaga kesihatan, kita nak jaga daripada sudut, nak jaga tubuh dan sebagainya. Tambah satu lagi, aku kurangkan makan sebab apa? Sebab aku nak sihat supaya aku boleh ibadat yang baik. Satu. Yang kedua, aku jaga kesihatan, aku kurangkan makan supaya apa? Supaya aku tidak duduk dalam keadaan kenyang yang menyebabkan ada tolakan daripada syahwat untuk melakukan maksiat. Dan sebab kita nak jaga diri kita daripada maksiat ini, salah satu dengan cara apa? Dengan cara kita kurangkan makan. Dengan cara kurangkan makan tersebut maksud kita tidak duduk dalam keadaan yang lapar. Ini yang disebut oleh Syekh Yahya bin Mu'az. Betulkan niat. Niat kena dengan agama, insya-Allah. Banyak urusan kita akan jadi urusan akhirat. Baik. Wa kana Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimallahu ta'ala yaqul, man arada an ya'kula fil yawmi marratayn falyabni lahu ma'lafan. Kata Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimallahu ta'ala, sesiapa yang ingin makan sebanyak 2 kali sehari, maka hendaklah dibinakan baginya padang ranggut. Wah, ini kata-kata ulama yang mana sindir ni. Sahal bin Abdullah At-Tustari disindir kita. Kalau nak sehari tu nak makan banyak kali, buat padang ranggut lah. So umpama kat situ kamu nak makan-makanlah banyak mana satu. Ini cara orang alim, cara ulama tasawuf, kehidupan mereka duduk dalam keadaan yang makan hanya beberapa kali saja. Jadi maka pada masa tersebut, kaedahnya, sini mungkin dia tak sebut kaedah, saya selitkan sedikit kaedahnya. Ada ulama dia mengajar kepada kita, bila mana kita nak mengurangkan, maka bila mana kita nak duduk dalam keadaan yang lapar, nak ambil fadilat lapar, kita nak kurangkan dalam keadaan kenyang, dia ada kaedah dia. Jangan buat ikut suka-suka kita. Rujuklah kepada doktor-doktor pakar, kena rujuk juga. Tapi dalam masa sama, kena rujuk ulama. Ulama pun ajar kepada kita. Caranya macam mana? Pertama, kita kurangkan daripada sudut bilangan makan kita dalam sehari. And kita ada makan breakfast, kita ada makan pagi pula, kita ada makan tengah hari, kita ada makan petang, kita ada dinner pula, ada pula supper dia panggil, tengah malam tu kan. 5-6 kali sehari makan. Maka kurangkanlah. Kurangkan. Maksudnya kita buang-buang yang benda-benda sepihan. Apa dia? Kita kurangkan yang makan pagi. Breakfast kita ambil. Kurangkan makan pagi, kita ambil apa dia? Makan tengah hari pula. Lepas tu kita tak makan petang, kita ambil dinner. Dah jadi 3. Daripada 6 jadi 3. Supper dah tak ambil dah. Dan daripada 3 tersebut dikurangkan. Kurangkan macam mana? Kurangkan dengan cara mungkin daripada 3 akan jadi 2. Kan? Daripada 2 tersebut, dia tak mustahil untuk jadi 1. Kan? Saya punya ada seorang suami isteri. Ya, suami isteri dah pencen dah dua-dua. Ini cerita betul. Dia cerita, betul lah. Kita kata faktor apa dia? Faktor sebab duduk dalam keadaan suami isteri, anak-anak dah tak ada kan. So dia orang tak sibuk dah nak urus pagi makan apa semua. Dia kata sehari sekali je dia orang makan. Kan? Dia beli nasi pagi, kan? Nak masak pun serba salah sebab 2 orang je beli nasi. Kadang-kadang 1 bungkus kongsi. Ataupun kadang-kadang 1 bungkus orang makan. Kadang-kadang kongsi. Dia makan beli pagi tu tak makan lagi. Kadang-kadang makan tu dia lah bukan awal pagi lah. Dia makan lepas tu dia tak makan lah. Tengah hari pun tak makan. Nasi pun tak makan, tak jumpa. Kalau makan pun benda yang ringan-ringan sangat. Bermaksud di situ kenapa kita boleh buat? Kerana kita telah train diri kita. Kan? Kita telah train diri kita. Daripada yang banyak, dia akan menjadi berkurangan. Suatu Sahal Abdullah Tustari ini, dia nak bagi satu keadaan diri kita yang mana kalau nak makan banyak, buat padang rumput. Maksudnya kamu duduk dalam kedudukan bangganan yang banyak tu, sila kena nak makan. Kan? Bermaksud di sini, kamu boleh kawal diri kamu daripada kuantiti makan. Itu daripada jumlah. Berapa kali kita makan. Yang kedua, ulama ajar kepada kita, kurangkan dia punya portion dia.
Bermasuk kalau kita makan tiga kali pagi, breakfast, lepas tu tengah hari, lunch, lepas tu kita makan dinner, kita hanya kurangkan portion dia. Kalau banyak ni kita kurangkan sedikit. Dan dia takkan jadi dalam seminggu dua. Dia akan jadi dalam keadaan mungkin 2-3 bulan. Sampaikan bila mana orang masukkan, contoh, mungkin kita pun dah pernah alami benda tersebut. Orang isikan nasi dalam pinggan kita buang sikit. Sebab apa? Saya tak habis. Sikitnya makan. Bukan masalah kita kata makan sikit. Kita kata kalau banyak tu memang kita rasa tak habis. Kenapa? Sebab kita telah train diri kita. Kita telah latih diri kita. Maka kalau dah sampai tahap macam tu, syukurlah tuan-tuan. Syukur kenapa? Kerana kita dah boleh mengurangkan makan sesuai dengan kehendak agama. Maka kita itu dapat pahala. Bukan kita rasa berbangga sebab apa? Orang kata, tu makan sikit tu, orang jaga tubuh. Bukan kita nak benda tu pun. Orang tak bagi tahu pun tak apa. Kita nak, alhamdulillah. Bermaksud kita dah lalui satu proses yang kita boleh mengurangkan daripada sudut makan kita. Betul, saya bawa hadis daripada Sayyidina Aisyah tadi. Sayyidina Aisyah kata kami tak pernah makan kenyang sama Rasulullah dalam keadaan 2 hari berturut-turut. Dan Nabi, kalau kita baca hadis-hadis berkaitan dengan cara makan Rasulullah pun bukan jenis makan yang banyak kali. Baik, wa kana Malik bin Dinar rahimallahu taala yaqul man arada an yafirra syaitan min zillihi falyafhar syahwatahu wa aqawilu salaf fi dhalika kathira fa'lam dhalika ya akhi. Kata Malik bin Dinar rahimallahu taala, sesiapa yang ingin syaitan bertempiaran lari melihat bayangnya, maka hendaklah dia mengalahkan syahwatnya. Ini satu bahasa yang nak bagi tahu kepada kita, relate dengan hadis yang zikir saya baca yang Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar tadi, kan? Allahumma alim as-sirri wal alaniyah fatirus samawati wal ard, sampailah wa a'udzu bika min syarri nafsi, ya Allah aku minta berlindung daripada kejahatan nafsu aku, dan wa minasyaitani wa syirkihi, dan daripada syaitan dan juga gangguannya. Jadi ini dua musuh. Nafsu yang sentiasa duduk bersama dengan kita, yang kedua syaitan. Musuh ni yang dinamakan syaitan ini, dia duduk bukan sebati dengan diri kita, bukan elemen tubuh kita. Dia adalah makhluk lain, kita adalah makhluk lain. Tapi kalau nafsu itu memang dia berada dalam diri kita, dia bersama dengan diri kita. Tetapi Nabi sebut syaitan ini dia boleh masuk dalam diri kita. Inna syaitana yajri majrad dammi. Syaitan ini dia boleh melalui dalam laluan darah manusia. Fadayyiquha, maka sempitlah dengan cara berpuasa. Maka bila mana kita sempitkan laluan tersebut, maka syaitan itu tak boleh masuk. Kan? Tak boleh masuk, maka dia tak boleh ganggu kita. Maka salah satunya kata Malik bin Dinar, nak supaya syaitan itu lari, tengok bayang kita pun dah tak nak dah. Sebab apa? Orang ni memang tak boleh dah. Orang ni memang dah tak boleh hasut dah. Orang ni dah tak makan saman dah. Sebab apa? Salah satunya biasa duduk dalam keadaan mengalahkan nafsu syahwatnya. Baik, dia sebut dengan bahasa yang umum, mengalahkan syahwatnya. Syahwat ni banyak. Syahwat itu dia berada pada mata kita. Tapi bila mana kita berpuasa pada mata, sebab tu jangan faham puasa ini tahanlah pada harga saja. Tahanlah pada harga itu salah satu. Tetapi syahwat kita itu kita kawal dengan cara kita puasa macam mana? Puasa daripada sudut kuantiti makan minum kita. Puasa daripada melihat benda-benda yang Allah Ta'ala haram. Puasa telinga daripada mendengar benda-benda yang tidak sepatutnya. Puasa anggota-anggota. Maksudnya menahan diri daripada melakukan kemaksiatan. Itu sebenarnya kita berpuasa. Bila mana seorang itu berpuasa, salah satu puasanya apa dia? Mengurangkan makan dan minum pada masa tersebut. Syahwatnya telah kalah. Dan dalam masa yang sama, syaitan tersebut pun tidak akan masuk dekat. Bermaksud kita telah berjaya dengan dua musuh kita. Musuh yang pertama adalah nafsu syahwat kita. Dan yang kedua kita telah berjaya daripada gangguan syaitan. Inilah yang mana yang kita baca daripada zikir tadi tu. Bermaksud salah satu nak mengalahkan benda tersebut, syahwat tersebut jangan kita menangkan dia. Maka kalahkan dia. Kalahkan dia dengan cara macam mana? Kalau syahwat itu melibatkan kepada kenyang, maka kita ambil yang lawan dia. Apa dia? Lapar. Jangan sampai tak makan. Makan, ini tak boleh makan ni. Sebab apa? Sebab baru belajar kitab tasawuf. Itu tak tahu nak guna macam mana keadaan ilmu tasawuf. Sekarang kita makan tapi untuk sekadar tubuh kita. Sebab tu saya pernah sebut kadang-kadang kita bercakap dengan orang yang lebih berumur daripada kita. Kita kata yalah, kadang-kadang kita hormat dan kita pun tak pasal. Bila mana orang yang sampai peringkat umur yang meningkat ataupun orang tua kita, dia tak nak makan. Tak nak makan ketika itu kita tak boleh paksa dia makan. Kita pujuk dengan cara yang baik.
Tapi bila mana kita kata dia tak nak makan, mungkin di situ ada hikmah. Allah Ta'ala dah tarik dah rasa tersebut dan dia duduk dalam keadaan yang kenyang. Ataupun dia proses dalam keadaan mengekang syahwat dia. Syahwat lapar tersebut dia dalam keadaan dia nak syahwat kenyang tersebut dia nak kawal. Sebab apa? Dengan peringkat umur dia macam tu. Bukan sekadar masalah kesihatan dan sebagainya. Masalah kesihatan itu ataupun masalah faktor umur itu ada sebab. Tapi kita tengok rahsia di sebalik benda tersebut, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi nikmat-nikmat kita berada dalam keadaan lapar. Seorang yang berada dalam nikmat lapar, dia akan berada dalam nikmat untuk beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tengok cara Allah Ta'ala buat. Tapi kita banyak nampak sebab. Kan? Faktor kesihatan, faktor umur, faktor sakit dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu rahsia Allah Ta'ala nak tarik kita lah. Kita pandang dengan cara yang positif. Barulah kita nampak sebenarnya Allah Ta'ala ni maha pengasih dan maha penyayang. Sebab Allah Ta'ala tarik kita ke arah kebaikan. Salah satunya Allah Ta'ala tarik mungkin rasa makan kita tu, selera tu berkurangan. Maka kita ambil lah fadilat-fadilat tersebut berada dalam keadaan lapar. Tapi jangan sampai memudaratkan. Satu hadis Nabi SAW dengan mafhumnya, orang yang kenyang di akhirat nanti adalah orang yang banyak berlapar di atas muka bumi. Orang yang mana kenyang di akhirat nanti adalah orang yang banyak berlapar di atas muka bumi. Sebab tu setengah ulama dia banyak mengamalkan puasa. Sebab apa? Sebab dia nak ambil fadilat tersebut. Tak apalah banyak berlapar di atas muka bumi, nanti di akhirat aku akan kenyang. Tapi orang yang mana lapar di akhirat nanti adalah orang yang banyak kenyang di atas muka bumi. Itu tengok, itu formula Allah. Kalau atas muka bumi ni banyak sangat kenyang, maka di akhirat nanti kita antara orang yang lapar. Tapi kalau atas muka bumi ni kita banyak berlapar kerana Allah dan kerana untuk kita menjaga keadaan diri kita untuk beribadat pada Allah, maka di akhirat nanti kita akan kenyang. Sebab dia apa? Sebab daripada Allah Ta'ala balas balik, timbal balik sesuai dengan apa yang kita buat. Kami satu lagi nak habiskan bab berkaitan lapar. Dan ucapan-ucapan para salaf tentang ini banyak sangat. Ini ucapan-ucapan, kata-kata motivasi ulama salafus soleh ni banyaklah. Maka kita ada dengan itu, wahai saudaraku, diambil antaranya saja. Baik, wajahid nafsaka bil ju'i was sahar al mufritaini bi it'abiha fil a'mal syaqah ta'diban laha litanqada laka idza da'awtaha li mardatillahi ta'ala. Ini ada satu lagi. Yang ditambahkan satu lagi daripada lapar tersebut. Dan kalahkan nafsumu, maksudnya mujahadahlah nafsumu dengan banyak lapar dan berjaga malam. Tadi dicerita berkaitan dengan lapar saja kan? Sekarang ditambah satu lagi, berjaga malam. Dan meletihkannya dengan amal-amal yang berat untuk menyeksanya supaya tunduk kepadamu apabila engkau menyerunya kepada redha Allah Ta'ala. Salah satu untuk kita menggerakkan anggota kita ke arah taat pada Allah Ta'ala adalah dengan cara kita berlapar. Cuma masalah kita fikir dengan cara yang logik. Bila mana kita lapar, kita rasa malas nak rehat. Sebab apa? Tak ada tenaga. Saya dah sebut awal-awal formula tadi. Formula bila mana seorang itu berada dalam keadaan lapar, maka dia akan ditolak ke arah melakukan ketaatan. Itu formula Allah SWT. Satu. Yang kedua, untuk tolak ke arah melakukan taat pada Allah SWT adalah dengan cara kita mujahadah nafsu kita dengan cara kita berjaga malam. Sebab itu bila mana seorang itu berada dalam keadaan lapar, salah satunya dia akan berentetan dengan lapar tersebut adalah dia akan berjaga malam. Kaedah cuba kalau kita tak makan. Malam tu tak makan. Bila mana malam tu tak makan, dia akan rasa lapar. Orang yang tak biasa ni dia akan jadi macam tu. Kan? Malam tu dia akan berjaga, dia rasa lapar, dia bangun je rasa nak minum air, rasa dia nak apa lagi, dia nak makan. Tak apalah makan roti sikit ke pun tak apa, biskut sikit pun tak apa, yang penting nak masuk dalam perut dia. Sebab apa? Dia rasa lapar pada masa tersebut. Tapi bila mana dia itu dalam keadaan lapar, dia bangun tersebut dalam keadaan lapar, maka pada masa tersebut ketahuilah Allah SWT anugerahkan satu lagi kepada dia, ruang untuk dia berjaga malam. Cuma kadang-kadang silap ambil. Hanya bangun untuk makan, minum air, tapi sambung tidur balik. Sambung tidur balik. Tak ambil ruang yang mana untuk dia berjaga malam. Kedua-dua ini mujahadah nafsu dalam sudut kita berlapar dan juga kita bangun untuk berjaga malam. Ini adalah kaedah untuk menolak tubuh kita melakukan ketaatan pada Allah SWT. Jadi kalau kita ni berasa kita ni jenis orang malas ibadat, cuba buat benda ni. Itu kaedah. Dan bukan masa dalam beberapa bulan, mungkin bertahun-tahun. Sebagaimana orang yang biasa tahajud, dia tak kunci jam pun tak apa.
Dia tak set alam dia pukul berapa. Dia nak bangun pukul 4. Kita kata apa dia? Alah, dia daripada muda lagi dah biasa bangun pukul 4. Sebenarnya, dia nak bangun pukul 4 itu adalah mujahadah nafsu dia. Mujahadah nafsu, dia lawan. Jadi bila mana sampai masa dia, Allah Ta'ala yang bangunkan dia. Kenapa? Kerana disebabkan dia mujahadah tersebut dalam tempoh yang lama, maka ketika itu Allah Ta'ala ringankan tubuh dia untuk bangun, melakukan ketaatan pada Allah SWT. Sama juga orang yang berada dalam keadaan yang lapar, maka pada masa tersebut, dia akan senang untuk beribadat kepada Allah SWT. Kata itu kaedah tolakan daripada agama dia. Kan? Yang ni insyaAllah dia ada lagi penerangan dia, kita akan sambung lagi sikit akan datang. Sebelum kita masuk kepada yang sebelah tu, dia cerita berkaitan dengan mujahadah nafsu, berkaitan dengan tidur pula. Ini semua kena atas diri kita lah. Kita suka makan, kita suka tidur, tiba-tiba suruh mujahadah supaya kurangkan makan, kurangkan tidur, bangun berjaga malam, kan? Tapi berjaga malam ni dia ada kaedah-kaedah dia lah, kan? Kadang-kadang ada orang tu dia berjaga malam tu dia ikut cara dia. Dia ikut cara dia, munajat dia, ataupun dia sembahyang je, baca Quran je, sampai satu peringkat dia terlepas dengan ibadat yang lain. Seumpama ada satu hadis Nabi ya, yang mana seorang sahabat tu malam tu dia bangun malam tu sembahyang je, sampai kan bila subuh tu tak sembahyang pula. Nabi tanya mak dia, kenapa ni tak ada subuh, tak sembahyang subuh ni? Ya Rasulullah, dia malam tu dia bangun munajat banyak. Tu tak kena cara tu. Jadi dalam kita berjaga malam tersebut dia ada kaedah-kaedah. Kita kesat daripada bawah. Jadi kaedah. Ataupun mungkin kita dah daripada atas, mungkin sampai ketika tu kita tak mampu buat macam tu. Kita kembali duduk kepada kaedah yang bawah tadi. Tak ada masalah. Dia ada flow-flow dia yang mana diterangkan oleh para ulama. Jadi saya sekadar itulah insya-Allah. Jadi sebagai kesimpulannya, mujahadah nafsu ini salah satunya dengan cara kita mengalahkan nafsu kita, mengekang kehendak nafsu kita daripada sudut makan. Cara macam mana kita mengurangkan makan, mengurangkan kuantiti makan dalam keadaan kita itu dalam keadaan yang tidak terlalu kenyang. Bukan dalam keadaan berlapar. Maksudnya tidak dalam keadaan terlalu kenyang. Berlapar pada tempat-tempat tertentu. Berlapar pada masa-masa yang tertentu. Seumpama puasa, yang walaupun kita tak puasa secara berniat, maksudnya kita puasa dalam keadaan benda tersebut tidak mendatangkan mudarat kepada kita. Kenapa? Rahsia yang kita akan dapat daripada berlapar tersebut, Allah Ta'ala akan mudahkan, kita akan dapat ilmu, memberi kefahaman kepada kita, dan salah satunya kita akan dapat banyak rahsia. Rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala akan buka. Rahsia bila mana kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Rahsia bila mana kita buat ketaatan kepada Allah Ta'ala dalam banyak perkara. Bahkan kadang-kadang disebabkan kita berlapar, kita duduk luar rumah, kita tengok kepada alam di situ, Allah Ta'ala buka rahsia-rahsia. Rahsia macam mana? Rahsia kita mendekatkan diri pada Allah SWT, hati kita makin tenang. Itu rahsia yang Allah Ta'ala akan bagi. Rahsia daripada mana? Salah satunya kerana nafsu kita telah dikekangkan supaya tidak terlalu kenyang. Ini cara hebatnya, cara yang Allah Ta'ala buat. Jadi kita kena kembali kepada formula yang Allah Ta'ala letak, dan ia sebagai pencipta kita, insyaAllah. Jadi itulah yang mungkin kita boleh kongsikan pada malam ini, dan kita akan sambung lagi, akan datang sambungan sikit lagi berkaitan dengan sahur insyaAllah. Yang kita akan ceritakan sahur itu maksudnya berjaga malam. Kita akan cerita beberapa kaifiat dan juga beberapa kelebihan insyaAllah, sambungan pada yang akan datang insyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kita akan sambung pada akan datang. Ustaz, nak buka soalan Ustaz? Ada sikit masa. Kalau ada satu dua insyaAllah. Silakan jemaah, mana-mana yang nak bertanya Ustaz. Syok ni belajar malam ni best. Kalau nak tanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Siapa dulu ya? Teruskan. Okey, nak tanya ni, kan dah dekat nak puasa ni. Ada katakan orang perempuan ni seelok-eloknya sembahyang di rumah. Dan kadang rumah dalam bilik. Jadi dulu kita memang suka sembahyang berjemaah di surau ke, di masjid ke, setahun sekali tu. Macam mana? Kan? Nak tanya tu je lah. Terima kasih Ustaz. Okey, baik.
Dalam hadis sebut sebaik-baik solat bagi wanita adalah di rumah, fi buyutihin, di rumah mereka. Di sini dia ada syarah huraian dia di sisi para ulama. Yang pertama, wanita tersebut afdalnya di rumah sekiranya dalam keadaan keluarnya daripada rumah boleh menyebabkan timbulnya fitnah. Dan yang kedua, kalau sekiranya di rumah tersebut masih lagi ada anak-anak yang perlu diurus. Kalau dia pergi masjid, suami pun pergi masjid, nanti balik masjid tanya, dah semuanya dah semua? Ada. Sebenarnya afdal kat situ dia berada di rumah bersama dengan anak-anak. Sebab tu adalah perbahasan satu kitab mengatakan bahawa si isteri pun boleh mendapat fadilat berjemaah sekalipun dia sembahyang bersendirian bila mana suami itu pergi sembahyang berjemaah di masjid. Kenapa? Kerana dia mengambil fadilat yang sembahyang di rumah tersebut untuk urusan yang di rumah. Menjaga urusan di rumah, tapi si suami itu pergi sembahyang berjemaah. Ada ulama mengatakan dia akan dapat fadilat berjemaah juga walaupun dia sembahyang sendiri. Baik. Tapi kalau sekiranya dah tidak ada satu ruang yang mana boleh menghalang dia pergi sembahyang berjemaah, bermaksudnya tidak ada urusan dah nak urus anak-anak pun dah dalam keadaan terkawal, dah besar-besar, ataupun dah tak ada anak-anak dah kat rumah. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Yang ketiga, ruang untuk dia mendapat ilmu pun ada bila mana dia pergi sembahyang berjemaah di masjid, maka ulama katakan, maka ketika itu afdal dan dibolehkan untuk dia pergi masjid. Tidak ada masalah. Jadi pada masa tersebut kena tengoklah keadaan kita macam mana, sebab keadaan orang itu dia tak sama. Boleh sembahyang berjemaah, tidak ada masalah. Kata di masjid itu sendiri. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang yang solat yang hari tu ada Ustaz cakap tu kan, yang masa kita tahiyat tu kita asyhadu Allah ilaha illallah tu kan kita angkat tangan dan mata kita pandang kepada arah jari. Okay. Lepas tu kita sampai habis tu kita masih memandang ke arah jari. Dan masa kita nak bagi salam tu maksudnya mata kita daripada jari, ujung jari tadi tu terus bagi salam ataupun kita balik mata kita tengok kepada tempat sujud Ustaz? Okey. Masa kita dah nak bagi salam, sebab kita dah tengok kepada ujung jari kita, kita alihkan pandangan tengok ke depan. Tengok ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok ke depan, bukan tengok ke jari, bukan tengok pada tempat sujud, tengok ke depan. Arah depan kita. Assalamualaikum. Habis Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita toleh ke kanan. Lepas tu kita paling balik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke arah kiri pula. Tengok depan. Maksudnya kita tengok ujung jari tu sampai kita habis, sebelum Haji bagi salam kita terus tengok ala ke depan Ustaz, macam tu ya? Ya. Tengok ke depan untuk kita bagi salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Maaf suara kurang baik tapi mudah-mudahan Ustaz boleh dengar. Kita ni dah berusaha kurangkan makan. Kita nak dengar ceramah, kita tak nak makan dulu. Lepas tu kita dah berusaha untuk kita tidur sekejap di siang kerana kita nak berjaga dengan ceramah malam. Tapi Ustaz, kuatnya gangguan syaitan. Kita ni mengantuk dia Ustaz. Macam mana ya kita nak menghilangkan keadaan? Itulah. Dia kaedah dalam belajar dia ada ujian, dalam beramal ada ujian. Secara yang umum dalam hidup sentiasa ada ujian. Bila mana kita duduk dalam kaedah, kita mengetahui apa yang berlaku itu kerana takdir Allah SWT. Tidak ada satu asbab pun yang lebih berkuasa daripada Allah Ta'ala, maka kita redha. Kita dah tidur dah pada siang hari, tapi masih lagi mengantuk. Bermaksud kita kata tidur itu sebenarnya memang tak ada kuasa. Yang kuasanya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak izinkan aku untuk supaya tak mengantuk, mengajar ke atau belajar ke, maka Allah Ta'ala berkuasa. Kita dah kurangkan makan juga, tapi masih lagi tak boleh tahan, rasa nak makan juga macam sebagainya. Bermaksud kita dah ada asbab-asbab yang buat, tetapi kita tetap berpaksikan pada kedudukan af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala, atau dengan bahasanya ketentuan Allah SWT. Jadi kalau apa yang kita buat tersebut tak sebagaimana yang kita rancang ataupun tak sebagai yang kita manage, kita kembali pada kedudukan akidah kita dan kita rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah. Maksudnya aku masih lagi duduk dalam keadaan macam ni dan kita sedar. Dan di sebenarnya situ mungkin Allah Ta'ala nak tarik kita supaya kita makin lama makin betul dengan Allah, supaya kita mengatakan tidak ada satu asbab pun yang lebih hebat daripada ketentuan dan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita redha. Tapi dalam masa yang sama kita muhasabah. Muhasabah, usaha tu insya-Allah adalah. Dan
Yang bagi ni Allah, insyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz. Okay. Ada lagi tak yang nak bertanya? Oh tak ada, saya nak tutup. Jangan tutup lagi moderator. Sebab tak ada orang nak tanya. Sebab tak ada orang nak tanya, biarlah saya mengulang pertanyaan. Walaupun jemaah dah dengar saya tanya berkali-kali, tapi hati saya ni masih lagi ingin mendapat jawapan yang menyenangkan hati saya. Saya ni ingin sangat nak buat tarawih ni Ustaz. Sebab Alhamdulillah di ujung-ujung usia ni tak pernah tinggal tarawih. Tapi saya ni banyak hutang dengan Allah. Jadi saya nak mententramkan jiwa saya yang saya ni nak meneruskan qada. Tapi dalam masa yang sama hati saya ni terkilat nak mengerjakan tarawih. Macam mana ya Ustaz? Ada lagi pendapat yang mengharuskan kerana tarawih itu adalah waktu yang Allah Ta'ala kurniakan dalam bulan Ramadan sahaja. Maka kata setengah ulama, dibolehkan untuk buat tarawih walaupun kita masih ada hutang dengan Allah Ta'ala, tapi dengan syarat hutang tersebut masih lagi kita istiqamah melaksanakan. Lepas maghrib masih lagi kita qada maghrib, lepas isyak masih lagi kita qada isyak. Cuma kita ambil ruang pada malam bulan Ramadan itu untuk kita bertarawih. Tapi lepas tarawih ada juga mungkin kita qada, maksudnya secara istiqamah, bukan sepanjang masa kita buat. Maka kata ulama diharuskan pada masa tersebut. Kita boleh berpegang dengan pendapat itu insya-Allah. Masya-Allah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Satu lagi pertanyaan saya. Kalau kita buat qiyamul lail kan, katalah kita sembahyang tahajud, hajat dengan sunat tu, dengan tasbih, kita habiskan dulu semua solat sunat tu baru kita berdoa, ataupun setiap kali kita solat macam hajat kita doa, lepas tu tasbih kita doa, ke macam mana Ustaz yang lebih afdal? Baik. Dalam hadis ada sebut berkaitan dengan selepas daripada sembahyang tahajud ada doa Nabi ajar. Dalam selepas daripada sembahyang tasbih ada doa. Kalau dengan sembahyang hajat ada doa yang mana yang kita hajati. Maka di situ ada beberapa kaedah. Kaedah yang pertama, selepas daripada sembahyang kita berdoa. Kenapa? Kerana mengambil fadilat yang mana disebut dalam hadis tersebut dengan doa-doa yang disebut. Contoh doa lepas daripada sembahyang istikharah, kita doa dengan doa istikharah. Doa selepas sembahyang tahajud, dia ada doa dia juga dan dibaca doa tersebut. Ataupun kalau kita nak lamsamkan semua di hujung pun tidak ada masalah. Sebab dia termasuk daripada benda yang sunat. Maka dua-dua betul. Cuma ketika itu atas kita lah kita merasakan yang mana paling tenang. Kalau kita dalam keadaan mungkin masa yang terbatas, mungkin kita nak ambil dengan fadilat sembahyang-sembahyang tersebut, doa itu dikumpulkan di hujung. Tapi kalau dengan masa masih lagi banyak, maka setelah daripada satu sembahyang itu disusuli dengan doa. Satu sembahyang disusuli dengan doa. Dua-dua boleh berdasarkan kaedah tadi. Dah habis. Kita tutup Ustaz. Orang lain dah masuk. Okay Ustaz dah, kita tutup dah. Ya boleh insyaAllah. Okay. Alhamdulillah dah banyak soalan, bukan 1, 2 atau dah 6. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah maghrib kita berjalan lancar, pengajian berkitab masih berkisar dengan nafsu kita sebagai manusia. Memang dilahirkan punya nafsu yang tidak boleh dibuang. Manusia yang mempunyai dua musuh. Musuh yang pertama nafsu, musuh yang kedua syaitan. Kata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, kalimahullah ta'ala, anak kunci dunia itu kenyang, anak kunci akhirat pula adalah lapar. Allah ciptakan dunia untuk menjadikan kita lapar ilmu dan hikmah, dan hanya dan kaya itu jahil dan maksiat. Kenyang itu jahil dan maksiat. Moga Allah memberi kita kefahaman, menambah ilmu pengetahuan, memberi kekuatan ingatan, menambah keimanan. Moga syarah Ustaz ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita menyelusuri kehidupan harian kita. Wallahu alam. Kita tangguh pengajian kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih kepada semua jemaah yang istiqamah dalam ilmu ini. Saya mewakili Gemar Iman, mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Saya mohon izin Ustaz untuk buat sikit hebahan kuliah pada malam ni, kuliah Isyak pada pukul 9.15 bersama Profesor Dr. Huzili bin Husin, dengan jangan adanya benci, insya-Allah.
Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup sesuai kafarah dan soal as, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.